Tapi perhati, di zaman kita dah berlaku. Yang menyampaikan ilmu bahkan disalahkan. Bahkan dikafirkan. Saya sendiri mengalami. Saya sampaikan tentang pegangan ahli sunnah wal jamaah di sebuah masjid di negeri Perak. Jadi satu orang hadir. Dia tak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Which is fine lah, tak setuju. Sepatutnya dia angkat tangan. Ustaz, saya tak setuju. Ustaz kata macam ni tak betul. Jadi kita boleh usaha terangkan. Dia tak buat macam tu. Immediately lepas kuliah, AJK tunjuk ni Ustaz dah naik dah posting dalam Facebook dia. Dia marah dengan ceramah tadi. Lalu dia labelkan saya sebagai ulama musyrikin. Ulama pun kita rasa tak layak, musyrikin pun kita tak maulah, na'udzubillah. Ulama musyrikin tu kot. Ceramah pasal ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang macam ni dia takfiri. Dia bersikap mudah mengkafirkan. Sehari dua ni Ustaz Muhaizat Kelantan. Mungkin ada yang pernah dengar. Dia sedang popular lah sekarang. Kalau tengok live-live dia tu paling kurang ribu-ribu lah. 3,000, 4,000. Saya live ni 46 orang. 46. Ustaz Muhaizat 3,000, 4,000. Jadi dia popular. Satu. Kadang orang tanya saya, macam mana nampak Ustaz Muhaizat ni asyik kena serang? Saya kata pada pandangan saya lah, wallahu alam. 3 sebab utama beliau diserang. Pertama, beliau popular. Jadi orang bila ada kelebihan, orang boleh jadi hasad dengki. Ya aku 46 orang ya. Dia cakap Kelantan popeng 3-4 ribu. Tak boleh jadi ni. Dia ada hasad dengki, na'udzubillah. Yang kedua, dia kuat lawan Wahabi. Ceramah dia, Wahabi. Wahabi ni. Kuat lawan Wahabi tu memang akan kena. Sesiapa saja yang rajin lawan Wahabi, insya-Allah akan berhadapan dengan karakter assassination. Yang ketiga, kadang-kadang dia sampaikan tu tak terperinci. Bila tak terperinci, orang boleh manipulate. Saya yang isu terbaru yang pasal orang kata dia nak hidupkan Bani Safa tu, saya tak tengok video tu. Tapi stand kita mudah je. Kalau Bani Safa yang diharamkan tu nak dihidupkan, tak boleh lah. Ustaz mana pun. Dah jelas dah keluar fatwa. Bani Safa tu ada maksiatnya, ada elemen khurafatnya. Ya. Tapi kalau sekadar kita itu mandi bersihkan badan, ambil wuduk, solat 2 rakaat, berdoa, ya Allah lah jauhkan kami daripada bala bencana dan sebagainya, tak ada masalah. Habis dalam hadis kata la wala safa, la adwa wala qiyarata wala hamata wala safa, hadis sahih. Kita kena faham hadis tu. Hadis memang sahih, jangan faham secara tak sahih. La adwa, kalau kamu terjemah apa? Tiada jangkitan. Jangkitan penyakit tu tak ada. La safar, tiada bulan safar. Difaham dengan zahir, batil. Bahkan di hujung hadis yang sama, Nabi SAW suruh kita lari daripada orang sakit kusta, macam lari daripada singa. Macam mana pula? Kata tak ada jangkitan. Buat apa nak lari pada orang sakit kusta? Dah tak ada jangkitan. Kalau kata tidak ada bulan Safar, lagi tak betul. Bulan Safar tiap-tiap tahun ada. Maka kena takdirlah di situ. Kena faham secara kontekstual, tak boleh literal. Sebab makna literal confirm batil. Secara kontekstualnya, la adwa berarti tidak ada jangkitan penyakit dengan sendiri. Melainkan penyakit itu dengan ketentuan Allah. Yang dikatakan jangkitan itu hanya pemerhatian sebab dan musabab sahaja. Jadi memahati sebab musabab inilah satu orang Badawi dia jadi tak faham. Dia kata macam mana dikatakan tak ada jangkitan. Sedangkan bila kita ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat sana, melompat sini. Tiba-tiba masuk satu ekor unta yang berpenyakit. Akhirnya unta yang sihat pun jadi berpenyakit. Kata Rasulullah tak ada jangkitan. Lalu Nabi SAW nak memahamkan kepada orang Badawi ni, yang kita nak cerita ni hakikat. Bukan nak cerita asbab.
Lalu Nabi SAW bertanya balik kepada orang Badawi ni. Sebab tu kita kata dalam akidah ni, dalil akli mesti ada. Dia seimbang. Nabi SAW guna dalil akli. Nabi SAW bertanya kepada orang Badawi itu, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit mesti dengan jangkitan, siapakah yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit dah? Baru orang Badawi itu boleh fikir, betul juga. Kalau begitu penyakit daripada Allah. Itu yang Nabi SAW nak bagi tahu. La adwa itu bukan menafikan jangkitan penyakit secara asbab. Kalau tak, kelakarlah kita pakai face mask ni. Lagi bid'ah kita semayang jauh-jauh lagi. Padahal jangkitan penyakit tak ada. Pakai face mask makruh masa semayang. Masa sekarang okeylah. Tak ada masalah. Masa semayang makruh. Sebab Nabi larang. Lagi semayang jarak-jarak ni. Terbalik terus dengan sunnah. Sunnah suruh semayang rapat. Apa alasan semayang jarak-jarak? Katanya kalau dekat nanti jangkit. La adwa, tidak ada jangkitan. La adwa hakikatan. Secara hakikat, secara asbab kena raikan. Itu makna lari daripada pesakit kusta seperti kita lari daripada singa. Dan dalam riwayat yang lain, ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak masuk ke satu negeri, dapat berita kata negeri itu sedang dilanda wabak taun. Jadi Sayyidina Umar tak jadi masuk. Jadi ada orang komplain, masuk sajalah. Semuanya takdir Allah. Adakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Sayyidina Umar, orang alim. Orang yang faqih. Sayyidina Umar kata, aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Apa masalah? Dijangkiti penyakit, ya takdir Allah. Tak dijangkiti penyakit pun takdir Allah. Ini usaha ikhtiar. Lagi pula datang sahabat riwayatkan daripada Nabi SAW, apabila kamu itu nak pergi kepada satu negeri yang ada wabak taun, jangan masuk. Dan kalau kamu sudah berada dalam negeri tersebut, jangan keluar. Ini konsep yang kalau kita kaji sangat sangat relevan. Sebab kalau kita keluar, boleh jadi kita sudah jadi carrier. Bila kita keluar daripada kawasan tu, kita akan meluaskan lagi kawasan yang kena penyakit. Tapi kalau kita belum masuk, jangan. Saya kata tak ada jangkitan. Kena fahamlah, tak ada jangkitan tu hakikat. Maka la safar bukan berarti tidak ada bulan safar. Tidak ada kesialan yang oleh kerana safar maka sial. Sebagaimana yang difahami oleh jahiliyah dulu. Ini sial bulan safar punya pasal ni. Jadi Nabi SAW bagi tahu tak, apa musibah yang menimpa kamu tu ketentuan Allah. Kamu kena redha, kamu kena sabar. Kalau belum berlaku, kamu kena minta kepada Allah. Tiba-tiba orang Melayu kita satu masa dulu buat mandi safar. Di mana? Di laut, di sungai. Lelaki, perempuan, tak tutup aurat. Ya. Ada pula amalan-amalan khurafat. Sembelih ayam ke, sembelih apa. Ya. Jamu hantu laut. Saya orang Terengganu, masa kecil-kecil dulu selalu pergi pesta main pantai. Dia tak panggil puja pantai dah, masa saya panggil main pantai. Kita budak-budak seronok lah masa tu lah, nak pergi beli belon, nak beli mainan. Kat pantai pula ada gelongso, ada jokat-jongkit. Oh, seronok. Tapi masa tu tak adalah elemen-elemen yang dikata puja pantai tu. Tapi orang tua-tua cerita dulu-dulu memang dia akan sembelih sesuatu, akan jamu supaya nelayan-nelayan ni selamat. Ini khurafat. Maka mufti kita lihat benda ni, fakta ni, maka difatwakan haram. Jadi yang Ustaz Mahazat cakap tu saya tak pasti, saya tak dengar, saya sengaja tak nak dengar. Sebab tak akan mengubah hukum. Kalau memang mandi safar yang macam itulah yang nak dihidupkan, memang haram. Jadi yang saya pernah sebut tentang masalah yang beliau katakan, hadis tu terbina atas sangkaan. Oh, jadi kecoh. Bila saya cek-cek balik, yang dia cakap tu betul, tapi kena diperincikan. Kalau kata hadis terbina atas sangkaan, maknanya tak perlu ikut hadis lah, sangka-sangkaan saja. Maknanya boleh dimanipulasi. Bukan kata yang bila cakap tu tak betul. Apa makna hadis terbina atas sangkaan? Iaitu hadis dan Quran ni bukan datang kepada kita direct. Kita kata ni ayat Quran, bukan Jibril turunkan wahyu kepada kita. Bahkan bukan kita dapat daripada Nabi SAW. Kita dapat daripada guru kita. Bukan kata ni ayat Quran ni. Guru kita pun tak dapat Quran direct. Dia dapat daripada guru dia.
Jadi Quran dan hadis ni macam mana kita tahu yang dikatakan Quran, Quran, yang dikatakan hadis tu hadis? Melalui periwayatan. Maka Quran itu semuanya sampai secara mutawatir, diriwayat oleh bilangan yang ramai, sekira-kira mustahil seramai itu boleh tersilap atau menipu, tak mungkin. Maka Quran itu yakin daripada sudut ianya daripada Nabi SAW. Sebab semuanya mutawatir. Tapi Al-Quran daripada sudut makna, ada yang qat'i sebab makna dia jelas, ada yang zonni sebab makna dia tu terbuka kepada beberapa kemungkinan. Macam contoh yang saya berikan, iddah perempuan dicerai oleh suami, dalam Quran sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah beriddah 3 quru. Salasah itu qat'i, maknanya tak ada ragu-ragu, 3 kali. Quru zanni. Quru boleh jadi haid, boleh jadi suci pada haid. Tapi cuba bayangkan kalau saya kata, tuan-tuan, Quran pun sebenarnya ragu-ragu. Oh. Jadi kecoh lah. Macam mana ustaz ni boleh dapat tauliah? Quran pun dia kata ragu-ragu. Padahal secara ilmiahnya, kena terangkan. Yang ragu-ragu tu dari segi dilalah. Dari segi lafaz menunjuk kepada makna ada keraguan. Kerana lafaz ini boleh menanggung beberapa makna. Keraguannya daripada sudut yang tu. Kuruk dalam ayat ni, haid, tak pasti. Sebab kalau suci pun kuruk juga. Suci, tak pasti. Sebab haid pun kuruk juga. Akhirnya ulama khilaf. Tapi kalau saya kata Quran pun ada ragu-ragu, begitu saja akan boleh dimanipulasi. Orang kata ustaz ni beratlah. Dulu tolak Wahabi, mana tolak Quran pun. Oh, tolak Quran tu ke? Tapi kalau kita terang secara terperinci begitu, tak timbul isu. Sama dengan hadis. Hadis ada yang mutawatir. Yang mutawatir tidak terbina atas sangkaan. Yang mutawatir terbina atas yakin. Itu daripada Nabi SAW. Yang tidak qat'i adalah yang hadis ahad. Seorang, dua orang boleh terlupa, boleh tersilap. Makanya ulama kaji. Hadis ahad ni siapa yang meriwayatkan? Kuat tak ingatannya? Boleh dipercayai tak orangnya? Sanadnya bersambung ke tidak? Akhirnya hadis ahad ini, yang zonni ni, yang tidak mutawatir ini, bila dikelaskan sahih, maka itu zon yang kuat. Bila zon yang kuat, wajib beramal. Sebab tu tak boleh tolak hadis sahih. Berdosa. Hadis mutawatir, kata ulama, kalau tolak boleh jadi kafir. Beza kan? Sahih, tak boleh tolak. Tapi kalau tolak, tak sampai jadi kafir. Jadi mutawatir kalau ditolak juga, sebab itu dah yakin daripada Nabi SAW. Itu baru dari segi daripada Nabi atau bukan daripada Nabi. Kalau dari segi makna, sama seperti Quran. Kalau maknanya jelas, qat'i. Kalau maknanya sama-sama, hadis juga, zonni. Dari segi dilalah. Tapi ada hadis, yang bila ulama kaji, dia kata ni tak sahih. Tak sahih bukan makna tak betul. Tak sahih maknanya tidak memenuhi syarat hadis sahih. Maka ini zonni. Sebab itu ulama tak tolak. Yang saya nampak tu Ustaz Mahzad nak bagi tahu hadis ini terbina atas sangkaan. Maknanya tak bolehlah kita sewenang-wenang tolak hadis dhaif. Sebab hadis dhaif tu boleh jadi Nabi kata cuma tak sebagus macam hadis sahih. Oleh kerana tak sebagus hadis sahih, nak jadi sandaran hukum tak kuat. Saya nak tetapkan hukum ni halal haram, mana hadis dhaif tak kuat. Tapi kalau cerita fadilat, kan ada golongan yang fadilat pun dia tak mahu hadis dhaif. Maka ia hanya sangkaan yang selamatnya kita buat. Sebagaimana yang kita amalkan dalam kehidupan kita, bila kita sedang memandu, laju, over speed limit, kita nampak ada beam daripada depan, kita slow down. Kenapa? Takut ada speed trap. Pasti ada speed trap mana? Pasti tah dia bagi beam kerana nak memotong. Tah dia saja-saja main-mainkan beam. Habis kenapa yang kamu slow down? Kamu beramal dengan berita yang dhaif. Tapi ihtiyat, jaga-jaga. Kalau tak ada speed trap pun tak masalah lah. Kalau ada, selamat aku. Kalau Nabi tak kata, okeylah, memang baca Yasin malam Jumaat dapat pahala. Malam apa pun dapat pahala. Tapi kalau hadis yang mengatakan siapa yang baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa, itu betul Nabi kata, dapat aku fadilat tu. Itu namanya ihtiyat. Tapi janganlah pastikan ini memang hadis daripada Nabi, tak boleh pasti, dhaif. Tapi bila kita tidak jelaskan terperinci, kita pula kuat lawan golongan-golongan tertentu, memang jadi target. Jadi ini yang kita katakan,
Kalau macam tu ada setengah ilmu tu jangan diwar-warkan. Sebab jadi fitnah. Dari awal-awal kitab dah disebut. Bukan semuanya ilmu. Memberi ilmu pada yang berhak. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengumpamakan orang yang memberi ilmu kepada orang yang tidak berhak seumpama orang yang menggantungkan mutiara-mutiara di leher anjing dan babi. Kan tak cantik pun perumpamaan tu. Makanya ada ilmu-ilmu yang ulama itu tidak sampaikan kepada semua orang. Bukan kerana nak sorok ilmu, tapi kerana kalau disampaikan sebagaimana kata Imam Ali bin Zainal Abidin, aku akan dituduh sebagai penyembah berhala. Sama-sama macam tu.